Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lepas kita dah bincang tentang, okay, kali ni kita nak bincang Linux file structure. Sebelum ni kita recap dulu. Kita ada Linux CLI yang mana kita telah test beberapa command seperti user add, macam mana nak create password, username dan pwd present working directory, cd change directory, ls listing, touch untuk create satu file, file untuk view content, less ni untuk view file juga, cuma dia page by page, history, so kita boleh lihat apa command line yang kita telah tulis sebelum tu, mv move kepada different directory, mkdir make directory, rm untuk remove, dan exit untuk kita keluar daripada user semasa dan boleh masuk kepada user baru. Itu yang kita bincang sebelum ni. Dan sekarang ni kita lihat apa itu Linux file structure. So typical Linux dia gunakan beberapa directory yang dah define. So different flavor ataupun distribution yang berbeza mungkin menyediakan directory structure yang berbeza. Tapi ini adalah typical dia, iaitu kita ada beberapa directory yang telah tersedia bila kita install Linux. Dia sama macam juga Windows. Basically kita ada program files directory, kita ada user directory, okay, sama juga macam Linux. Dan kita ada di sini kita ada root. Berbeza dengan Windows, kita lihat Windows yang mana kalau directory structure dia kita lihat dia ada my PC, mana my PC, this PC. So zoom kejap. Okay. So dalam my PC ni dia ada partition C dan partition D contoh dia, dan kemudian kita ada optical drive, DVD drive. Dan kalau kita perhatikan partition yang berbeza, dia akan menghasilkan apa istilah dia ni, drive yang berbeza. So ini adalah C drive, ini adalah D drive. Tapi tak begitu di dalam Linux punya directory structure. Yang mana kalau kita lihat Linux directory structure, lebih kurang macam ni. Zoom out sekejap. So file utama dia ataupun hierarki dia ataupun top level hierarki directory adalah root. Dia tak ada nama, apa-apa nama directory, dia just slash sahaja, yang mana dia mewakili root. Dan kemudian kalau macam kita lihat dalam Windows kita ada program files, dalam Linux dia ada bin. Itu adalah executable files untuk user. Okay, and then kita ada boot. Ini adalah MBR sector yang mana kita akan boot, kita akan letakkan configuration kita untuk boot kita punya Linux. And then kita ada dev. Dev ni untuk kita letakkan, ataupun sistem Linux akan letakkan device driver setiap hardware yang disambungkan kepada sistem. Dan etc local configuration file system. Home, home ni kalau macam dalam Windows kita ada user folder, users folder. Ini users folder. Yang mana dalam users folder, bila kita create satu user, dia akan appear satu folder di sini. So apa-apa folder personal file untuk user tersebut, dia akan simpan di sinilah. Sama juga macam Linux, kita ada user. Mana tadi? User dev. Home, sorry. Home. Kita ada home. Okay, kita ada home yang mana untuk setiap user akan disediakan satu folder khas untuk setiap user masing-masing. Dia ada subdirectory dalam home. Dan kita ada lib. Okay, kita ada lib. Shared library files required to boot the system. Dan kita ada media. So, kat sini yang kita masukkan kita punya USB thumb drive, flash drive,
okay, ataupun flash storage. Dan MNT, MNT ni adalah directory untuk define kita punya hard disk, so ataupun partition, hard disk ataupun partition. Okay, and then bukan last, ada few lagi. Kita ada lib, kita ada media, kita ada mount, dan kita ada root. Ini adalah user folder untuk root directory, temporary file, USR, dan sbin. So basically korang boleh rujuk di sinilah, di ada link ni. Kita ada sediakan link untuk korang baca lebih lanjut, opensource.com. Kita ada var satu lagi untuk variable data files. Okay, so kita lihat kepada practice dia. So macam mana kita nak buat file ataupun directory dalam Linux folder ataupun dalam Linux file system. So kita akan cuba usahakan kita punya home directory ataupun user directory. Pastikan masing-masing dah create satu folder ataupun user nama dia FSTM. Okay, ini selepas kita create satu user FSTM dan kita boleh access kepada home directory dia, user directory. Dan buat satu folder lab exercises, yang mana dalam lab exercises kita ada folder lain, iaitu dua folder lagi, lab 1 dan lab 2. Dalam folder lab 1 ada file 1.txt, ni adalah file 2. Okay, file 1 dan file 2. So dalam FSTM folder kita ada lab exercise, kita ada assignments, kita ada projects. So yang kita letak kotak ni merujuk kepada directory. Yang file biasa ni dia tak ada kotak, dia just perkataan sahaja. So kita cuba usahakan. So kita pergi kepada mana kita punya, okay. So kita zoom kejap. Ini adalah CentOS 7 running on VirtualBox. Keluar kejap, kita zoom kejap Okay, kita ada CentOS 7 running on VirtualBox. So kalau korang nak tengok balik apa kaedah dia untuk install Linux dalam VirtualBox, boleh rujuk tutorial T01. Okay, localhost. So kita dah create satu username FSTM seperti dalam tutorial T02, dan kita boleh key in kat sini dia punya user credential FSTM dan password dia, iaitu ABCD1234. Silap, incorrect. Okay, kita cuba sekali lagi. Dengan password dia ABCD minus 1234. Dan sebelum ni kita dah bincang juga macam mana kita nak clearkan screen. Kalau nak clearkan screen, nak buang semua perkataan ni, kita kena type CLEAR, clear. Dan kita lihat PWD iaitu present working directory. See? So kita ada folder home/fstm. Seperti yang diperlukan dalam requirement exercise, kita berada dalam home/fstm. /home/fstm. Dan kemudian kita diperlukan untuk buat folder lab exercises, assignments dan projects. Okay. So macam mana nak buat folder? Kita gunakan arahan mkdir lab exercises. Okay, kalau dia tak benarkan space, no problem. Kalau nak gunakan space pun should be okay. And then kita buat ls untuk listing. See, kita dah ada satu folder nama dia lab exercises. Dan kita tambah lagi another folder untuk assignment dan project. mkdir
assignment, enter, dan mkdir sekali lagi, makdir, mkdir projects. So ls minus l untuk buat listing yang lengkap. Kita ada assignments, lab exercises, projects, folder. So level yang pertama tu dah selesai. Zoom in dulu. Kita ada lab exercises, folder assignments, folder projects. Kemudian dalam folder lab exercises, kita diminta untuk buat satu folder, dua folder, iaitu lab 1 dan lab 2. So macam mana kita nak pergi kepada folder lab exercise? Zoom kejap. Sorry. Clearkan dulu. Clear. Macam yang sebelum ni kita pernah tunjuk, kalau nak capai history ataupun command line sebelum tu, boleh tekan button atas bawah arrow key. So kita boleh nampak command yang sebelum ni kita run. Clear, enter. Okey, kalau nak ls minus l, enter. Then kita masuk kepada lab exercises. Kita masuk ke dalam folder lab exercises. Sebab kita nak buat another folder yang lain dalam lab exercises, iaitu lab 1 dan lab 2. So macam mana nak masuk ke dalam folder lab exercises? Tekan cd change directory, lab exercises. Boleh type penuh, dan sebenarnya kita boleh buat autocomplete menggunakan button tab, tab. So type sikit lab, tekan tab, so dia akan autocomplete. Boleh tekan enter. Then kita type pwd present working directory. Kita lihat dia berada dalam home fstm lab exercises. So dari sini kita boleh buat satu lagi folder, mkdir, make directory lab 1, dan ulang sekali lagi mkdir lab 2. Dan kita boleh minus ls minus l, ls minus l. Jangan takut kalau katakan command itu salah. Boleh repeat sekali lagi, no worries. Sekejap ya, kita clear dulu. Lepas tu ls minus l. Kita ada lab 1 dan lab 2. Kemudiannya kita akan create, tengok dalam slide ni, kita akan buat satu file 1.txt, file 2.txt. Kalau previously kita boleh gunakan touch, untuk create satu file baru. So kita cuba touch. Zoom kejap, kita touch. Touch file 1.txt, dan touch lagi sekali file 2.txt. So kita silap, kita kena masuk lab 1. pwd. Jadi kita kena berada dalam lab 1 baru kita buat file 1 dan file 2. So kita cd lab 1. So pwd untuk lihat present working directory. Clear dulu, clear, clear, pwd present working directory. Lab 1 baru kita touch di sini. Touch file 1.txt.
dan repeat, tukar kepada file 2. Boleh rujuk history dan kita akan buat ls -l. See, kita dah dapat tu, kita dah dapat create file 1.txt, file 2.txt. So, selepas ni kita akan edit file-file ni untuk kita masukkan beberapa content info, tapi yang tu menggunakan vim, V-I-M. Dan perhatikan juga di sini kita ada rw. Ini merujuk kepada apa istilah dia tu, file permission ataupun directory permission. Yang tu kita akan rujuk dalam tutorial yang seterusnya. Okey, jadi apa yang kita bincang tadi adalah Linux directory structure yang mana mengandungi beberapa file penting ataupun directory penting. Contohnya root folder, kita ada bin, boot, dev, etc, home, lib, media, mnt, mount. Kita ada lagi root, /root, sbin dan tmp user serta var. So, ini tertakluk pada distribution ataupun distro Linux. Spesifik Linux mungkin dia mengandungi folder structure, sebetulnya folder yang berbeza. Jadi silalah baca dokumentasi setiap Linux yang terlibat. Dan rujuk materials ini supaya kita dapat lebih jelas penerangan dia, dan pastikan kita cuba macam mana nak buat file dan directory yang mana kita boleh gunakan mkdir, cd, pwd untuk menguruskan kita punya file. Sebelum tu pun kita dah bincang macam mana nak copy file, nak remove file dalam T02. So, terima kasih. Assalamualaikum.